Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama kali dan selama-lamanya, marilah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita ke hadirat Ilahi dengan limpah dan rahmatnya dapat kita berkumpul pada hari ini bagi sedikit perbincangan. Dan tajuk topik perbincangan kita pada hari ini ialah pengaruh Islam dalam tamadun Melayu. Baik, sebelum kita memulakan forum kita ataupun perbincangan kita pada hari ini, suka saya untuk memperkenalkan barisan ahli-ahli panel kita yang hadir pada hari ini. Baik, yang pertama saya memperkenalkan ahli panel yang pertama di sebelah kanan saya, iaitu saudara Muhammad Fauzan bin Kasful Anwar. Sihat saudara? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Baik, ahli panel yang kedua iaitu saudari Nurul Syahira Izzati. Sihat saudari? Baik, tidak lupa kepada ahli panel kita yang ketiga di hujung sana, iaitu saudara Abdul Muhaimin. Sihat ya saudara? Ya, sihat. Alhamdulillah. Bagi tidak melengahkan masa, saya ingin serahkan kepada ahli-ahli panel kita untuk merungkai ataupun memberi hujah berkenaan tajuk kita, iaitu pengaruh Islam dalam tamadun Melayu. Baik, suka saya nak meminta kepada ahli panel kita yang pertama, iaitu Muhammad Fauzan, untuk menjelaskan secara umum tentang Islam dalam tamadun Melayu. Silakan saudara. Okay, baik. Terima kasih Tuan Moderator kita, Encik Muhammad Rahimi hari ini, kerana telah memberikan ruang dan kesempatan kepada saya untuk bersama-sama kita melakukan forum pada hari ini. Tetapi sebelum itu, ingin saya ucapkan ribuan terima kasih kepada beliau kerana telah menjemput ketiga-tiga ahli panel untuk hadir ke tempat yang cukup cantik dan menawan ini, iaitu di Lenggung Campsite, penuh dengan flora dan faunanya, dengan tumbuh-tumbuhan semula jadinya, dengan sungai yang mengalir di situ, cukup indah dan pemandangannya cukup menarik. Ingin saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Moderator kita kerana telah menjemput kami. Okey, bagi untuk soalan yang telah diajukan, saya akan menjawab secara umum tentang pengaruh Islam di dalam tamadun Melayu ini. Islam di dalam alam Melayu sebenarnya merupakan satu elemen yang sangat penting, yang sangat penting dan juga signifikan dalam perkembangan Islam itu sendiri di tamadun Melayu. Kita dapat lihat bagaimana teori kedatangan Islam itu ke dalam tamadun Melayu dan juga perkara-perkara yang telah berlaku ketika Islam datang ke dalam tamadun Melayu. Dan di rantau ini, iaitu rantau Melayu, saya ingin menekankan dekat sini bahawa rantau Melayu sebenarnya telah pun didatangi oleh Islam itu tanpa menggunakan kekerasan walaupun sedikit. Didatangi dengan pendekatan dakwah. Itu yang bagus tu kan. Sebab kita ini datang itu tanpa berperang. Tidak menggunakan tidak melakukan pertumpahan darah. Jadi selain itu, Islam juga dia memberikan sinar kepada masyarakat Melayu, terutamanya di tamadun Melayu ini sendiri. Sebab ialah daripada dulunya macam mana kan asal usulnya, daripada yang tidak beragama, Islam datang membawa agama Islam itu sendiri, dia memberikan sinar kepada tamadun Melayu dan juga masyarakat Melayu pada waktu itu, dan telah pun mengarahkan itu ke arah yang lebih kesempurnaan itu. Itu. Dan juga sekiranya kita nampak sehingga ke sekarang, hampir seluruh aspek di dalam Melayu itu, dalam adab Melayu ataupun perbuatan Melayu ataupun segala-galanya yang melibatkan tamadun Melayu yang sehingga kini masih lagi berterusan, kita boleh nampak aspek-aspek Islam itu masih lagi ada di dalam tamadun Melayu ataupun di dalam negara kita sendirilah. Sebab kita ni di Malaysia merupakan salah satu tamadun Melayu juga. Itu secara umum dapat saya nukilkan daripada soalan yang telah dikemukakan oleh Tuan Moderator. Jadi itu sahaja daripada saya tentang Islam di dalam tamadun Melayu secara umum lah. Okey. Baik, terima kasih saudara Muhammad Fauzan atas penjelasan berkenaan topik yang kita sedang bincangkan. Baik, berdasarkan penjelasan yang diberikan
secara mudah yang saya dapat simpulkan bahawa Islam itu sebenarnya memberikan kesan yang cukup mendalam dan terkesan di alam Melayu. Baik, seterusnya untuk ahli panel kita yang kedua pada hari ini iaitu saudari Nurul Syairah Izzati. Baik, mengenai tamadun Islam di tanah Melayu. Apakah teori yang menyatakan Islam itu datang ke tamadun Melayu? Silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas soalan yang telah diajukan tadi. Baik, terdapat pelbagai teori yang diutarakan oleh sejarawan mengenai kedatangan Islam ke alam Melayu. Para sejarawan cenderung mengatakan Islam telah datang ke rantau ini sejak abad 7 Masihi dengan usaha para pedagang dari semenanjung tanah Arab. Manakala sebilangan besar sejarawan barat pula menegaskan bahawa Islam ni datang pada penghujung abad 13 Masihi dan sepanjang abad ke-14 Masihi. Kira-kira tahun 1292 Masihi sehingga ke 1390 Masihi. Umumnya terdapat 3 teori yang sering dihubung-kaitkan tentang kedatangan Islam ke alam Melayu, yang mana kita tahu Islam dibawa dari India, Islam dibawa dari China dan Champa, dan seterusnya Islam dibawa dari dari Arab, maafkan saya. Okey, kita mulakan dengan Islam dibawa dari India, yang mana kebanyakan teori ini didukung oleh orientalis barat, yang mana mereka ni mengkaji perkembangan Islam di timur seperti Snodhurst, B. Harrison dan Arnott dan lain-lain lagi, yang mana mereka ni mengaitkan kedatangan Islam ke alam Melayu dan India berdasarkan berlakunya hubungan perniagaan dengan kebudayaan antara masyarakat Nusantara dan dengan pedagang-pedagang India Muslim pada abad ke-13 Masihi. Kebanyakan orientalis barat ini sepakat tentang kedatangan Islam dari India, tetapi mereka ni berbeza pendapat tentang tempat, yang mana dalam hal ini Morkert dan Thomas Arnott ada pendapat masing-masing, yang mana Morkert mengatakan Islam ni datang daripada Gujarat, yang mana buktinya batu nisan di Pasar yang bertarikh 1428 Masihi dan Gerisik bertarikh 1419 Masihi, yang mana mempunyai persamaan dengan terdapat di Gujarat, yang mana namun bukti itu bercanggah dengan fakta sejarah, iaitu Kesultanan Pasar yang mana menerima Islam pada 1042 Masihi. Sedangkan Gujarat menerima Islam semasa Kesultanan Delhi pada tahun 1301 Masihi. Dan Thomas Arnott juga membawa pandangan ni, yang mana mengatakan pandangan India Muslim datang daripada Bangla ataupun Malabar, yang hujahnya ialah pandangan mazhab Syafi'i. Maafkan saya, di daerah-daerah ini sama dengan pegangan penduduk di Nusantara, sedangkan mazhab di Gujarat ialah mazhab Hanafi. Okey, walau bagaimanapun ahli-ahli sejarah tak dapat terima hujah ni sebagai satu fakta yang kukuh, sebab memandangkan mereka ni mendukung teori Islam dibawa dari India, cenderung mengatakan Islam tiba di Nusantara pada abad ke-13 Masihi. Sedangkan Islam sebenarnya telah bertapak di rantau alam Melayu semenjak pada abad ke-7 Masihi. Okey, kita sambung untuk Islam dibawa dari Cina dan Champa, yang mana teori ini berdasarkan daripada laporan orang Cina Islam sendiri bahawa orang Arab Islam telah datang ke Cina pada zaman pemerintahan Maharaja Tai Tzu daripada dinasti Pang. Di mana Rasulullah SAW sendiri telah mengutuskan seorang pendakwah bernama Wahab Abi Kabsyah yang telah meninggal dunia di Kanter serta dikuburkan juga di situ. Yang mana Osman bin Affan pun telah utuskan Sa'ad bin Waqqas, yang mana beliau telah mengasaskan sebuah masjid yang bernama Wan Shinzi, iaitu dengan maksud Masjid Kenangan Nabi. Pada tahun 878 Masihi pula, pemberontakan besar telah berlaku di Kanter, yang mana dikaitkan tentang ketidakpuasan hati dengan kemajuan ekonomi umat Islam Cina dan orang Arab Islam berhijrah ke Nusantara. Dan bukti pula kewujudan Islam kat daerah Champa pula, yang mana kita jumpa artifak-artifak tertentu, iaitu salah satunya batu nisan bertulis Khot Kufi pada tahun 1039 Masihi, dan seterusnya tugu yang tercatat hukum hakam Islam pada tahun 1025 Masihi dan 1039 Masihi. Dan seterusnya batu bersurat di Kuala Berang, Terengganu 1303 Masihi. Dan seterusnya Islam dibawa dari Arab pula adalah buktinya pertapakan pada zaman pemerintahan
Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah sebelum tahun 1883 Masih, yang mana pendapat ni dipertahankan oleh Prof. Dr. Sheikh Muhammad Naqib Al-Atas, iaitu disokong juga oleh Prof. Dr. Hamka, yang mana John Crawford juga mengatakan orang Arab lah yang memperkenalkan Islam, juga mengatakan orang Islam ni datang kerana kekuatan angkatan laut dan keupayaan kapal orang Arab untuk sampai ke alam Melayu, yang mana William Marsden juga berpendapat sedemikian berdasarkan catatan daripada seorang Portugis yang bernama Diogo de Couto yang melaporkan orang Arab lah yang mengislamkan Sultan Melaka. Yang mana kita boleh tengok antara nama-nama dan kawasan yang diislamkan, salah satunya adalah Tanah Jawa, yang mana ahli Zainal Abidin sendiri iaitu seorang ahli bait yang mengislamkan kawasan tu, dan Awam Batatar telah diislamkan oleh Syarif Ali dari Taif. Yang mana hujah kita boleh tengok dari sini pengaruh Asia dalam tulisan Jawi, sebagai contohnya Pa, Ca, Ga, Nga dan sebagainya. Dan seterusnya kita boleh tengok tata cara bacaan Al-Quran, kita boleh tengok pengislaman raja-raja Melayu, dan seterusnya pengaruh Arab dalam perkataan Melayu. Sebagai contoh kita boleh tengok fakir, sahabat, syukur, tu semua datang daripada perkataan-perkataan Arab. Dan juga yang akhir sekali kita boleh tengok hujah dia adalah pedagang Arab di tanah Melayu juga datang. Dan itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq. Terima kasih. Baik, terima kasih saudari Nurul Syahira kerana menerangkan agak begitu mendalam berkenaan dengan teori yang menyatakan Islam itu datang ke tamadun Melayu. Baik, daripada penerangan panel kedua dapat kita menghuraikan tentang sejarah awal teori kedatangan Islam dan bagaimana tokoh asal Islam itu ke tamadun Melayu sehingga ianya berkembang dan kekal hingga masa kini. Baik, seterusnya kita beralih kepada ahli panel kita yang ketiga, iaitu saudara Abdul Muhaimin. Seperti yang saudara Fauzan jelaskan secara umum berkenaan Islam dalam tamadun Melayu, jadi saya ingin meminta kepada saudara Abdul Muhaimin untuk menjelaskan secara lebih terperinci berkenaan pengaruh Islam dalam tamadun Melayu itu sendiri. Silakan. Baik, terima kasih kepada tuan moderator kita iaitu Muhammad Rahmi ke atas soalan yang ditujukan ke atas saya, dan juga setelah kita tahu seperti umum tentang bagaimana pengaruh Islam di tanah Melayu disebarkan, dan mengikut ada beberapa teori yang mengatakan Islam ni datangnya daripada, contohnya tadi daripada China campur, lepas tu daripada Arab, dan juga last sekali pada India. Okey. Seterusnya kita lihat bagaimana pula yang dikatakan Islam tu dipengaruh kepada di tanah Melayu. Okey. Pertamanya pengaruh Islam di tanah Melayu terhasilnya dalam beberapa aspek. Contohnya dalam akidah, politik dan adat resam. Okey, selain itu juga Islam ni dia bukanlah sesuatu agama yang terhad pengamalnya pada bangsa dan etnik tertentu, dan juga Islam ni dia bersifat universal. Universal ni atau nama lain dikatakan dengan sempurna ataupun syumul. Okey, selain itu juga pada pendapat hatta pada abad ke-8 yang mengatakan Islam sudah mula dianuti oleh masyarakat terutamanya antaranya kawasan Eropah Selatan, Asia Tengah dan Asia Selatan. Dan selain itu juga umat Islam berkeyakinan bahawa Islam adalah pembawa rahmat kepada seluruh alam, dan juga umat yang terawal. Mereka ni berlumba-lumba dalam menyebarkan Islam kepada masyarakat di seluruh dunia, dan serba sedikit tentang bagaimana pengaruh Islam disampaikan di tanah Melayu. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih ke atas persoalan yang diajukan kepada saya. Baik, terima kasih saudara Abdul Muhaimin. Setelah mengetahui pengaruh Islam di tanah Melayu, Islam disebarkan dalam pelbagai aspek. Antaranya aspek akidah, politik dan adat resam. Umat terawal berlumba-lumba dalam menyebarkan Islam kepada masyarakat di seluruh dunia kerana umat Islam berkeyakinan bahawa Islam adalah rahmah kepada seluruh alam. Hadirin sekalian, seterusnya
Akidah merupakan tunjang dan pegangan utama dalam ajaran Islam yang melibatkan ikatan kepercayaan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi soalan terakhir daripada saya, boleh para panel sekalian kongsikan apakah kesan terhadap akidah dan pegangan Islam? Seterusnya politik serta adat resam. Silakan. Okey, baik. Terima kasih kepada moderator yang petah berbicara. Okey, saya akan menyentuh sedikit berkaitan akidah dan lainnya saya akan serahkan kepada sahabat-sahabat hebat saya untuk jelaskan. Okey, baik. Untuk akidah, kita kena faham akidah adalah ikatan sama ada hissi dan maknawi. Dari sudut peristilahannya ialah berkaitan dengan keimanan atau kita panggil kepercayaan yang dibawa oleh manusia pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pengakuan dengan hati, ikrar dengan lisan dan pembuktian dengan amal soleh. Secara tradisinya, perbahasan akidah dalam kalangan masyarakat Melayu terutamanya di Malaysia berpaksi kepada rukun iman, yang mana kita faham rukun iman adalah keimanan kepada Allah, kepada malaikat, kitab, rasul, hari akhirat serta qada dan qadar. Okey, untuk perbincangan akidah mempunyai 3 aspek penting, yang mana pertama adalah tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah dan seterusnya tauhid asma dan sifat. Yang mana kita faham tauhid uluhiyah ialah pengakuan hanya Allah sebagai Tuhan yang sebenar, dan tauhid rububiyah ialah pengakuan Tuhan sebagai Rabb, iaitu pentadbir ataupun pemelihara alam ni. Dan yang ketiga tauhid asma dan sifat ialah pengenalan Allah Subhanahu Wa Taala melalui sifat dan nama-namanya. Okey, dalam kalangan masyarakat Melayu terkenal dengan pengajian kita iaitu sifat 20, yang mana kita faham yang kita belajar sifat 20 ni berkaitan dengan antara manusia dengan alam dan Tuhan dan sebagainya. Dari segi ilmu pula kita boleh tengok akidah tauhid ni merupakan asas dan dasar pembinaan sebarang bentuk ilmu, termasuklah ilmu sains, yang mana daripada segi kehidupan pula kita boleh tengok daripada teras kepada semua sistem kehidupan bermasyarakat, termasuk politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, sains dan teknologi. Okey, perbincangan tentang kepercayaan atau akidah dalam kalangan masyarakat Melayu boleh dibahagikan kepada tiga tahap masa, iaitu sebelum kedatangan Hindu-Buddha, selepas kedatangan Hindu-Buddha dan seterusnya selepas kedatangan Islam pula. Okey, saya terangkan tentang sebelum kedatangan Hindu-Buddha, yang mana masyarakat tempatan mempunyai kepercayaan sendiri yang biasanya diistilahkan sebagai animisme ataupun dinamisme, yang mana pemujaan kepada hyang ataupun nenek moyang mereka, yang mana masyarakat Melayu percaya bahawa setiap benda tu ada jiwa ataupun roh ataupun semangat yang mempunyai perwatakan sendiri, sama ada dapat membawa kesan baik ataupun kesan buruk pada mereka. Yang mana oleh itu roh tersebut perlu kita tenangkan melalui upacara pemujaan dan penyembahan, dan seterusnya selepas kedatangan Hindu-Buddha pula kita dapat tengok terdapat masyarakat di alam Melayu juga menganut agama Hindu ataupun Buddha ataupun kedua-dua sekali, yang mana wujud sinkretisme ataupun persenyawaan, yang mana agama Hindu-Buddha ni dianuti bersama dengan kepercayaan nenek moyang mereka. Ini dapat kita buktikan dengan sifat tolak ansur masyarakat setempat dalam menerima pengaruh luar dan pada masa yang sama tetap mempertahankan tradisi nenek moyang mereka. Dan seterusnya selepas kedatangan agama Hindu-Buddha pula ke alam Melayu, mereka telah menjadikan upacara itu adalah upacara agama yang lebih formal dan tersusun, yang mana menurut pendapat Syekh Naqi Al-Atas, kedatangan agama Hindu tidak mengubah langsung pandangan semesta masyarakat Melayu secara mutlak. Apa yang jelas terlihat ialah kesan pengaruh Hindu-Buddha hanya pada lapisan atasan sahaja, iaitu golongan bangsawan, dan tidak menyerap ke segenap lapisan masyarakat Melayu. Lalu kita boleh tengok pada awal abad ke-15, masyarakat Melayu boleh disifatkan sebagai menempuh era baharu, yang mana kedatangan Islam, yang mana Islam telah mengubah bentuk kepercayaan ataupun corak hidup dan pandangan semesta, yang mana kepercayaan kepada dewa dan animisme ni bertukar kepada kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Antara elemen pandangan semesta tamadun Melayu ni ialah kepercayaan kepada Yang Maha Esa, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua adalah konsep perhitungan dan pembalasan yang muktamad di akhirat. Ketiga, keyakinan kepada pembalasan yang baik bagi manusia, dan
Keempat, menghormati maruah dan martabat manusia. Kelima adalah kehidupan yang pertengahan dan seimbang antara jasmani, rohani dan juga emosi. Lantaran itu, masyarakat Melayu sedar bahawa seluruh hidup mereka ni perlulah fokus kepada Tuhan, dan masyarakat Melayu perlu sedar dan yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Berkuasa. Kesannya, pandangan semesta Melayu telah dibentuk berasaskan hablum minallah dan hablum minannas. Yang mana kita tahu hablum minallah adalah berbuat baik kepada Allah, dan hablum minannas berbuat baik kepada manusia. Malah akan ditimpa kehinaan sekiranya sesebuah masyarakat tu tidak menjaga hubungan baik sesama sendiri. Jadi dapat kita simpulkan kat sini yang mana kedatangan Islam telah memberikan impak yang berkekalan ke atas akidah umat Islam dan umat Melayu sendiri hingga masa kini, yang mana mereka ni menerima dan mengamalkan agama Islam berasaskan pendekatan ahli sunnah wal jamaah, yang mana hakikat ini menjadikan rantau ini paling seragam dan istiqrar dalam pegangan akidah, amalan syariah dan akhlak berbanding dengan rantau-rantau yang lain. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, jadi seperti saudari Syahira dia menyebut berkenaan dengan akidah. Jadi untuk saya mungkin saya akan menyentuh lebih kepada politik, ya. Sebab dia berkait rapat juga dengan akidah. Di mana untuk kita menyatakan bahawa pengaruh dia terhadap politik, ya, terutama sekali kalau kita ni di Malaysia kita tahulah. Tapi sebelum saya meneruskan dengan lebih lanjut, ingin saya memberitahu dahulu serba sedikit tentang politik Islam itu sendiri. Jadi macam yang kita tahu, Islam ini telah pun hadir ke tanah Melayu pada kurun yang ke-7. Betul? Ya, betul, kan? Betul, yang betul. Kalau ikut teori yang kita pegang ialah yang didatang daripada Arab lah. Okey. Jadi daripada situ berlakulah pelbagai perubahan. Tapi pelbagai perubahan itu datangnya daripada wahyu ilahi, ya, yang ada yang sanad daripada nabi apa semua tu yang jadi diperbetulkan dengan menurut cara Islam. Jadi daripada situ mestilah akan munculnya ideologi yang berasaskan Islam. Maksudnya pemikiran yang berasaskan Islam. Okey, jadi dalam tajuk politik, ya, melibatkan bab-bab politik, kita dapat lihat contoh di pasca kemerdekaan, ya. Kita tengok seperti negara jiran kita Indonesia, ya, di mana dulu itu ialah rantau Melayu juga, sebab Melayu ini bukan sahaja di Malaysia kalau kita tahu, tapi luas lagi. Okey. Jadi kita ambil negara jiran kita dahulu sebelum kita masuk kepada negara kita, iaitu Malaysia, ya, tanah air kita. Indonesia sebelum daripada kemerdekaan telah pun muncul satu majlis, iaitu Majlis Syura Muslimin Indonesia, iaitu Masyumi, minta maaf, Masyumi, di mana pakatan ini ialah merupakan satu hasil daripada gabungan beberapa pertubuhan Muslim di Indonesia lah. Tapi kalau sekarang ni yang kita boleh nampak ataupun kita boleh lihat dengan secara mendekat, parti-parti yang membawa nuansa agama Islam ini, iaitu seperti Parti Keadilan Sejahtera dan juga Parti Kebangkitan Bangsa yang berada di Indonesia lah. Itu di Indonesia. Disebabkan ideologi atau pendekatan pemikiran Islam itu diteraskan dalam politik itu sendiri, dan muncullah pertubuhan seperti ini, iaitu pertubuhan parti-parti politik yang berasaskan agama Islam. Jadi kita beralih pula kepada negara kita, iaitu negara Malaysia. Seperti kita tahu, sebelum daripada merdeka telah pun ada dua pertubuhan politik, iaitu Parti UMNO dan juga Parti PAS. Di mana Parti UMNO dengan mereka punya manifesto mereka dan juga ideologi mereka. Tapi PAS ini minta maaf lah sekiranya tersalah kata ke apa, sebab saya ni bukan ahli politik. Jadi kita berdasarkan apa yang ada dalam fakta lah. Okey. Parti PAS ini telah ditubuhkan sebelum daripada merdeka, ya. Sebelum daripada merdeka telah pun ditubuhkan Parti PAS ini, di mana ianya satu pertubuhan yang berkait dengan ideologi Islam. Seperti PAS, sebelumnya ada juga parti yang bernama Hizbul Muslimin. Dan juga Parti Islam Setanah Melayu ataupun Parti Islam Semalaya yang sekarang ini dikenali sebagai PAS.
Itu di Malaysia yang berideologikan Islam dan politiknya politik Islam. Selepas itu selepas daripada merdeka terdapat beberapa buah parti politik yang baru, pertubuhan parti politik yang baru, termasuk seperti Parti Berjasa, Parti Amanah dan juga Parti Hamim. Mungkin ada segelintir yang tidak pernah dengar parti-parti ini, tapi sebenarnya mereka ini wujud. Ya, selain daripada parti politik berikut, terdapat juga NGO yang memainkan peranan yang aktif dalam mencorakkan politik di Malaysia. Yang kita highlightkan di sini ialah Islam lah, yang berteraskan ideologi Islam. Itu ialah sedikit daripada segi politik yang dapat saya huraikan berdasarkan apa yang soalan telah diberikan oleh Tuan Moderator kita. Jadi mungkin yang terakhir sekali, panel kita yang ketiga akan menyambung tentang adat resam dan sebagainya. Okey, terima kasih kepada yang ahli panel kita yang pertama dan kedua ke atas hujah yang diberi dalam pengkhususan pengaruh Islam di tanah Melayu. Okey, seterusnya kita lihat pula dalam pengaruh Islam terhadap adat resam. Okey, baru Islam terhadap adat resam di tanah Melayu. Yang pertamanya, adat Melayu sebelum Islam mempengaruhi sebelum Islam mempengaruhi di tanah Melayu, mereka ikut pegangan paganisme dan pengaruh Hindu-Buddha. Dan paganisme ni adalah satu pegangan yang dipegang oleh nenek moyang kita dan dijadikan satu tradisi dan menjadikan satu ikutan pada waktu itu. Okey, seterusnya sebelum Islam ni sebelum orang Melayu diislamkan, orang Melayu ni Islam ni diislamkan kepada raja, sebab raja ni antara satu tokoh yang terbesar ketika itu dan jadi seorang pengikut yang teguh kepada rakyat. Dan apabila diislamkan kepada raja dan rakyatnya akan mengikuti sekali. Okey. Adat resam dia ada bagi kedua. Yang pertamanya yang diislamkan, adat resam yang diislamkan, dan ada adat resam yang dihapuskan oleh disebabkan ada beberapa jenis orang kata benda yang boleh membawa kepada tidak baik kepada keburukan kepada Islam itu sendiri. Okey, antaranya kita lihat antara adat resam yang dihapuskan dalam Islam adalah yang pertamanya acara mandi safar. Acara mandi safar ni dia antara satu mandi untuk menghilangkan sial lah, orang kata membuangkan benda-benda buruk. Okey, yang keduanya upacara melenggang perut semasa menunggu seorang ibu tu bersalin. Contohnya dia letakkan buah kelapa tu di atas perut seorang ibu tu untuk menentukan sama ada anak tu lelaki ataupun perempuan. Kerana bila dia jatuhlah kanan atau belah kiri, jadilah antara lelaki atau perempuan anak itu. Dan seterusnya mereka ni banyak bergantung kepada bomoh ataupun dipanggil pawang. Kerana bomoh ketika itu adalah seorang yang boleh menghapuskan sial atau mengubati penyakit. Dan sebabkan itulah adat resam ini dihapuskan oleh Islam. Tetapi dalam segenap masyarakat sekarang ni masih ada yang mengamalkannya dan ada yang tidak mengamalkan lah. Lepas tu ada juga tambahan iaitu adat bersemah. Adat bersemah ni dia macam kita membawa makanan untuk beri makan kepada penjaga padi tersebut atau untuk kebun lah, untuk penjaga kebun ke apa, untuk bagi menghalangkan kepada benda buruk yang terjadi terhadap kita punya tanaman. Okey, terima kasih kepada panel kedua atas bantu ya. Lepas tu yang diproseskan untuk dijadikan Islamisasi, yang pertamanya adat perkahwinan. Kerana adat perkahwinan ni di-Islamisasi, contohnya ikut syariat Islam lah. Yang mana Islam telah ajar, begitulah kita kena ikut. Lepas tu antara keduanya pematuhan pada titah dan perintah raja. Perintah raja tidak lagi dianggap mutlak, lebih-lebih lagi pada era raja berperlembagaan. Kerana bila dah jadi raja perlembagaan ni, kita macam raja ni dah kurangnya hak mereka. Maksudnya kita kena ikut macam sistem kerajaan itu sendiri. Kerana raja ni dah kurangnya hak dia lah. Lepas tu penggunaan terhadap malam Jumaat. Contohnya kalau malam Jumaat sebelum Islam datang ni, mereka menggunakan amalan
bakal kemenyan. Kemenyan ni macam nak hilangkan pada setan ke apa semua tu. Itu antaranya amalan mereka lah. Dan cara Islam datang, mereka ubahkan dengan membuat bacaan Yasin, baca surah Kahfi, dan begitulah caranya Islam menyerapkan di tanah Melayu. Okey, sekian, terima kasih untuk penerangan. Ingin saya sentuh sikit tentang Islamisasi tu. Aha. Sebenarnya pada abad yang ke-9 ni kita dah dapat tahu kebenaran tentang penerimaan Islam kat kalangan orang Melayu. Tapi pada abad kurun yang ke-15, Islamisasi itu berlaku secara besar-besaran. Dan benda ni yang besar-besaran tu, mass Islamization tu, dia mengambil tempat lah kan, pada kurun ke-15. Walaupun dikatakan Kedah telah menerima Islam tu awal pada 1136 Masihi, tapi Islamisasi itu dia berlaku dalam tempoh yang terhad lah. Itu saya ingin menambah sedikit tentang Islamisasi itu. Dan contoh bukti dia, kita tengok batu surat dekat Kuala Berang, iaitu pada 1303. Dalam tu dia bagi tahu tentang hukum hakam penzina apa semua, penzina, lepas tu yang pasal hukum hakam, hukuman apa semua tu terdapat dalam batu bersurat itu. Itu je lah sedikit daripada saya lah. Okey, baik. Terima kasih kepada ketiga-tiga ahli panel kerana berkongsikan maklumat atau hujah berkenaan tajuk yang kita bincangkan, iaitu pengaruh Islam dalam tamadun Melayu. Jadi melalui perbincangan tadi dapat kita simpulkan bahawa kedatangan Islam ke tanah Melayu telah membentuk wajah baharu dan memperkukuhkan identiti Melayu yang sebelumnya dibayangi oleh elemen-elemen yang rapuh dan tidak kekal. Secara umum tentang Islam dalam tamadun Melayu itu sendiri memberi sinar dalam alam Melayu. Seterusnya, berkembangnya Islam dalam tamadun Melayu dan ianya kekal sehingga masa kini. Dan yang terakhir, kedatangan Islam telah banyak mencorakkan suasana masyarakat di alam Melayu. Baik, jadi perbincangan kita pada hari ini sudah sampai di penghujung. Sebelum saya menutup forum kita pada hari ini, sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada ketiga-tiga ahli panel kerana sudi bersama pada hari ini. Jadi akhir kata daripada saya, semoga kita mendapat kejayaan apa yang kita kehendaki dalam apa jua yang kita ceburi dari bidang pekerjaan ataupun pendidikan kita, pengajian kita. Dan akhir sekali, bitaufiq wa najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.